Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Surah ini, okey baiklah kita terus baca ya. Ustazah akan bacakan daripada ayat 1 hingga 5. Jadi kita akan sama-sama tengok bacaan kita ya, sama-sama kita perbaiki bacaan. Cuma sebelum itu Ustazah akan bacakan sedikit beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang keutamaan surah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam pengarang kitab Sunan 4 At-Tirmizi mengatakan ini adalah hadis hasan. Ya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran, 30 ayat isi kandungan surah itu yang boleh memberi syafaat kepada pemiliknya. Sahibuha. Siapa sahibuha? Pemiliknya adalah orang yang selalu bacanya. Pemiliknya adalah orang yang beramal dengan isi kandungannya. Orang itu akan diampunkan dosanya. Iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk yang merujuk kepada surah Al-Mulk. Selain itu juga, ada hadis diriwayatkan daripada Tabrani dan Tirmizi, ma akhrajahu Tabrani wal Hafiz Ad-Diya Al-Muqaddisi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Quran khasaman an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi daripada Anas bin Malik, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang berdebat, membela pemiliknya, yakni pembacanya, sampai surah itu memasukkan orang itu ke dalam syurga. Maknanya debat, peguam bela sungguh ni, ya, bela sahibuha, bela pemiliknya, yakni orang yang beramal dengan ayatnya, yang membaca ayatnya, sampai dipastikan orang itu boleh masuk syurga. Masya Allah, dengan izin Allah, ya, dengan rahmat Allah. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas mengenai penamaan surah Al-Mulk dengan nama Al-Waqiyah, Bil-Waqiyah wal-Munjiyah adalah hadis di mana Nabi SAW menyebut, Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Nabi bersabda maksudnya surah itu menjaga, surah itu menyelamatkan, iaitu menyelamatkan pembacanya daripada siksa kubur. Jadi itu gambaran ya sahabat-sahabat sekalian hadis-hadis Nabi tentang keutamaan surah Al-Mulk. InsyaAllah mari kita baca sama-sama ayat 1 hingga ayat 5. Ya, insyaAllah nanti kita hafazkan. Nanti kita baca pula ayat ni masa kita solat sunat, tuan-puan sekalian. Duha ataupun solat sunat tahajud, insyaAllah bagi rasa ya sampai mendarah daging dalam jiwa kita, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup,
untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangan kamu sekali lagi dan sekali lagi. Nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ini ialah tahfiz Madiatul Hufaz fasa yang kedua yang sekarang dalam pembinaan. InsyaAllah doakan supaya ia berjaya dan insyaAllah kita harap satu hari nanti sempurnalah kompleks tahfiz Madiatul Hufaz pada fasa yang kedua ini yang boleh menampung hampir kurang lebih 400 orang pelajar insya-Allah lengkap dengan asramanya. Ini adalah suasana pembangunan yang berada pada ground floor dan sekarang sedang buat persiapan untuk masuk ke tingkat yang kedua.